niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu Darul Iman, maju berkat sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan patuh pada thayyibah, wa rabbul ghafur. Sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua, maju berkat sejahtera, tekad kami, impian semua, maju berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Untuk memberkati lagi talaki kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita mengadakan talaki online mingguan kita pada pagi ini pada siri yang ke-17. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan talaki kita pada pagi ini. Dipersilakan Ustaz. Suara dah dengar tak? Tak ada suara. Dengar. Baru dengar. Dengar. Suara kita ada. Jelas-jelas tak? Baru dengar tak? Okey. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi.
Jadi insyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin, yang mana masih lagi kita dalam perbincangan Kitabus Shawm ataupun Babus Shawm daripada kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa jazahullahu anna khairal jaza. Katanya faslun syartus sawmi al-islamu wal-aqlu wal-naqa'u 'anil haidhi wan-nifasi jami'an nahar. Syarat puasa, yang dimaksud dengan syarat puasa di sini adalah syarat sah puasa. Betul lah sini Mia? Yang dimaksud dengan syarat puasa di sini adalah syarat sah puasa. Jadi syarat sah puasa yang pertamanya adalah Islam. Dengan maknanya kalau orang tu kafir maka tidak sah puasa dia. Orang Islam yang sedang berpuasa tiba-tiba di tengah-tengah dia puasa dia murtad. Walaupun hanya dalam tempoh 5 minit ataupun 10 minit lepas tu dia bertaubat balik, dia mengucap 2 kalimah syahadah balik, maka puasa pada hari itu dikirakan terbatal, maka wajib dia kena qada balik puasa pada hari tersebut. Dia kena qada balik puasa pada hari itu. Yang keduanya wal aqlu, dan berakal. Maksudnya puasa yang dilakukan oleh orang gila tidak sah. Dan kalau sekiranya orang tu tidak gila, lepas tu dia berpuasa, tiba-tiba tengah dia berpuasa, tiba-tiba dia gila walaupun sekejap, maka batal puasa dia. Puasa dia batal. Apabila puasa dia batal, adakah wajib dia kena qada? Kata ulama tidak. Puasa yang terbatal kerana gila tidak wajib dia qada semula. Wan naqa'u 'anil haidhi wan nifasi jami'an nahar, dan kena suci daripada haid dan nifas pada sekalian siang hari. Jadi perempuan yang datang haid, datang nifas, maka tidak sah puasa dia. Kalau dia tengah berpuasa, tiba-tiba darah haid dia keluar ataupun darah nifas dia keluar, maka batal puasa dia. Walaupun hanya tinggal beberapa minit sahaja untuk berbuka. Tinggal dalam lebih kurang dalam 2 minit lagi nak berbuka, tiba-tiba darah haid keluar, maka batal puasa dia. Katakanlah waktu berbuka 7.15. Sebelum sampai 7.15, 7.13. Tiba-tiba darah haid dia keluar, maka batal puasa dia. Batal puasa dia. Sebab antara syarat sah puasa mesti sepanjang siang hari, start daripada keluar fajar hingga terbenam matahari, mesti dia kena suci daripada haid dan nifas. Andai kata darah haid dia keluar walaupun hanya beberapa detik, beberapa ketika pada siang hari, maka batal puasa dia. Berbeza kalau sekiranya darah haid datang setelah daripada terbenam matahari ataupun darah haid berhenti sebelum daripada keluar fajar, maka sah puasa dia. Katakanlah masuk waktu subuh 7.50 silap. Masuk waktu subuh katakan pukul 5.50 masuk waktu subuh. Tiba-tiba darah haid dia berhenti sebelum daripada 5.50. 5.49 darah haid dia berhenti. Ataupun 5.45 darah haid dia berhenti, maka puasa pada hari tersebut diwajibkan kepada dia dan sah puasa pada hari itu. Okey. Yang pertama. Yang keduanya, katakanlah lepas daripada terbenam matahari kata pukul 7.15. Pukul 7.16 darah haid dia tubik. Maka puasa pada hari tersebut sah kerana sepanjang siang hari dia mengalami suci. Manakala haid ataupun nifas berlaku setelah daripada terbenam matahari. Ada benda satu lagi yang perlu juga kita kena sebut, dan beberapa kali anda sebut dalam setiap daurah, setiap kuliah berkait dengan puasa anda sebut. Sebab di antara permasalahan yang kerap kali diajukan kepada anak, iaitu permasalahan yang mana seorang perempuan setelah daripada dia berbuka, tiba-tiba dia dapati ada darah. Setelah daripada dia berbuka puasa, dia pun masuk dalam tandas, cek-cek tengok ada darah. Yang mana dia tidak mengetahui darah saat itu keluar sebelum daripada terbenam matahari ataupun keluar setelah daripada terbenam matahari. Dia tidak tahu. Kalau dia tahu darah tu keluar sebelum terbenam matahari, maka batal puasa dia. Kalau dia tahu darah tu baru keluar setelah daripada terbenam matahari, maka sah puasa dia. Sekarang ni dia tak tahu. Ada kemungkinan darah keluar setelah daripada terbenam, ada kemungkinan darah keluar sebelum daripada terbenam. Maka kalau begini berlaku kepada perempuan, maka puasa dia dikirakan sah. Puasa dia dikirakan sah. Kerana dianggapkan, dianggapkan darah dia baru keluar. Sebab
Apabila dia cek selepas daripada terbenam matahari, bermakna dia yakin darah dia keluar selepas daripada terbenam matahari. Manakala darah keluar sebelum daripada terbenam matahari adalah perkara yang diragui, perkara yang syok. Maka apabila berlakunya syok, perkara yang membatalkan puasa. Apabila berlakunya perkara yang membatalkan puasa, maka dikirakan puasa itu tidak batal. Dia tidak batal kalau sekiranya kita syok berlaku perkara yang membatalkan puasa. Baik, okey, itu daripada segi hukum zahir. Manakala pada hakikatnya Allah Ta'ala lebih mengetahui, ada hakikatnya mungkin darah tu keluar sebelum daripada terbenam matahari dan mungkin memang betul darah keluar setelah daripada terbenam matahari. Tetapi oleh kerana benda yang hakikat kita tidak mengetahui, maka kita tidak dibebankan untuk mengetahui hakikat tersebut. Sebab kita tidak mampu untuk tahu, maka apa yang perlu kita kena hukum adalah secara zahir. Sebab itulah ulama menetapkan suatu kaedah setelah daripada mengkaji hukum-hukum secara keseluruhannya, ternyata di sana ada suatu kaedah yang dapat dikeluarkan, iaitu al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Asal pada setiap benda yang baru berlaku kena takdirkan, kena anggapkannya pada masa yang telah lebih dekat. Ataupun dalam kaedah yang disebut dalam mazhab Hanafi adalah al-aslu adalah idafatu syai' ila aqrabi zamani. Asal adalah disandarkan sesuatu kepada masa yang paling dekat. Jadi darah adalah hadis, benda yang baru berlaku. Maka apabila ada dua kemungkinan telah keluar sebelum daripada terbenam matahari, okey, itu jauh masa dia, dan kemungkinan telah keluar ataupun keluar selepas daripada terbenam matahari, itu lebih dekat, maka dianggapkan dia keluar dengan masa yang paling dekat, iaitu selepas daripada terbenam matahari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wala yadurru an-nawmul mustaghriqu 'ala as-sahih, dan tidak memberi mudarat. Maksud tidak memberi mudarat adalah dia tidak menjejaskan kesahihan puasa. Tidak menjejaskan sahnya puasa. Maksudnya puasa tetap sah. Itu maksud wala yadurru, tidak memberi mudarat. Tidak memberi mudarat an-nawmu, oleh tidur. Maksudnya tidur ni dia tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa. Sama ada tidur sekejap pada siang hari ketika kita berpuasa ataupun tidur yang lama, tidur yang berpanjangan. Sehingga kan kata dia tidak memberi mudarat oleh tidur al-mustaghriqu, yang merangkumi, yang menghabisi ia. Maksud merangkumi, menghabisi, maksudnya merangkumi dan menghabisi jami'an nahar, sekalian siang hari. Tidur ni start daripada sebelum subuh sehingga bangun-bangun orang buka. Memang tak rasa lapar sikit dia berpuasa. Maka tidak memberi mudarat. Maksudnya puasa dia tetap sah. Jadi orang ni pada tengah malam tu dia buat qiyamul lail. Jadi dia buat qiyamul lail, maka sampai pukul 4 saat itu dia pun sahur sekejap, dia pun niat puasa, dia pun tidur. Dan dia kalau dah tidur memang tidur mampu sungguh lah. Lepas pun tepi pun tak sedar dah kalau dia tidur. Tidur hari tu tidur sungguh. Tidur macam orang mati. Bunyi orang bagari. Dia bangun. Bangun nak sembahyang subuh. Bangun nak sembahyang subuh tapi tengok jam subuh warna pukul 7.30 Lah rupanya garik dah. Maka sembahyang subuh wajib dia kena qada dah. Sebab sembahyang yang ditinggalkan kerana tertidur dimaafkan. Wajib kena qada balik. Sembahyang zuhur wajib kena qada. Sembahyang asar wajib kena qada. Tetapi puasa yang dia buat pada hari tersebut dikirakan sah. Baik. Ataupun sengaja dia tidur. Sengaja dia tidur. Setelah daripada bersahur dia tidur. Dia tidur sampai pukul 8 pagi tak bangun. Pukul 10 bangun sekejap kecing. Sambung balik tidur. Sampai ke habis siang hari. Dia tidur je. Sembahyang tak tahu mana. Daripada segi hukum, puasa dia sah. Tetapi dosa dia, kalau sekiranya sengaja dia tinggalkan sembahyang. Dia mampu untuk bangun tapi dia sengaja sengelek tak bangun, tetap kok tidur sampai ke sembahyang, hak tu bab lain. Daripada segi hukum, sah puasa dia. Dia sah lain daripada terima. Adakah diterima puasa dia
Itu perbincangan lain. Kita bukan nak bincang terima ataupun tidak. Kita nak bincang sah ataupun tidak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, "Wala yadhurru an-nawmul mustaghriqu 'ala as-sahih." Tidak memberi mudarat. Tidak memberi mudarat tidur yang merangkumi, yang menghabisi ia, yakni jami'an nahar 'ala as-sahih. Mengikut kaul yang sahih. Maksudnya di sana ada muqabil sahih yang mengatakan kalau tidur sepanjang siang hari nak jaga lasung, maka batal puasa dia. Tapi bukan pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad tidak batal puasa. Seterusnya kata wal azharu anna al-ighma'a la yadurru idza afaqa lahzatan min nahari. Kita ada suatu benda yang dinamakan sebagai ighma'. Ighma' ni kalau kita terjemah kepada bahasa kita adalah pengsang, hitam. Tidak sedar diri. Pengsang. Tengah-tengah dia puasa, dia pengsang. Baik. Jadi apabila dia pengsang ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pengsang, hukum dia bagaimana? Adakah ia memberi mudarat, maksudnya terkesang ibadat puasa dia ataupun tidak kerana pengsang? Okey, dengar model. Masalah tidur sepanjang siang hari tidak memberi mudarat kepada puasa. Masalah gila walaupun satu lahzah ia memberi mudarat kepada puasa. Maka pengsang ni dia lebih tinggi daripada tidur dan dia lebih rendah daripada gila. Maka kalau kita kata pengsang walaupun satu lahzah, sekejap pengsang membatalkan puasa, jadi bermakna kita telah samakan hukum hak yang lemah dengan hukum hak yang kuat. Maksud dia samakan hukum yang lemah dengan hukum yang kuat. Jadi kita samakan pengsang dengan gila. Maka tak boleh begitu. Sebab pengsang dia lebih rendah daripada gila. Maka kita tidak boleh sama hukum pengsang dengan gila. Okey. Tapi kalau kita kata pengsang sepanjang siang hari, ia tidak memberi mudarat sebagaimana tidur sepanjang siang hari tidak memberi mudarat. Maka jadi bermakna kita samakan hak yang lebih kuat dengan hak yang lebih rendah. Sebab dia tidur, dia rendah daripada pengsang. Pengsang lebih kuat daripada tidur. Maka dia tidak boleh kita nak samakan benda hak yang kuat dengan hukum hak yang rendah. Kita tidak boleh sama hukum hak rendah dengan benda hak yang kuat. Benda hak yang rendah kita nak sama hukum dengan hak yang kuat, tak boleh. Okey, sekali lagi, takut tak faham. Sekarang ni kita masalah gila. Ia membatalkan puasa. Walaupun sekejap gila. Walaupun sekejap gila batal puasa. Manakala tidur. Walaupun sepanjang siang hari, ia tak batal puasa. Pengsang ni dia di antara tidur dengan gila. Maksudnya, dia lebih tinggi daripada tidur, pengsang. Dan lebih rendah daripada gila. Gila lebih teruk lagi daripada pengsang. Okey. Jadi kalau kita kata pengsang walaupun sekejap batal puasa, maka bermakna kita telah samakan benda hak yang rendah dengan benda hak yang tinggi. Kita samakan pengsang dengan gila. Tidak boleh begitu. Salah daripada segi hukum. Daripada segi qiyas tidak boleh begitu. Daripada segi qiyas tidak boleh. Okey, dia yang pertama. Yang keduanya, kalau kita samakan pengsang dengan tidur, maksudnya pengsang sekejap pun tak batal puasa. Pengsang sekejap dah batal puasa sebagaimana tidur sekejap dah batal puasa. Maka bermakna kita samakan benda hak yang tinggi dengan benda hak yang rendah. Juga tidak sah daripada sudut qiyas. Maka sebab itulah kata ulama, pengsang ni dia tidak sama dengan tidur dan tidak sama dengan gila. Maka pengsang sepanjang siang hari ia membatalkan puasa. Sebab sepanjang siang hari. Tapi kalau pengsang sekejap ia tidak membatalkan puasa. Kenapa ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan begitu? Kerana untuk mengelak daripada meletakkan hukum pengsang sama seperti gila dan meletakkan hukum pengsang sama seperti tidur. Kerana kalau kita meletakkan hukum pengsang sama seperti gila, maka bermakna kita meletakkan hukum hak yang lemah, kita samakan hukum yang lemah, benda yang lemah dengan benda yang kuat.
Kalau kita samakan dia dengan tidur, jadi bermakna kita samakan benda yang kuat dengan benda yang lemah. Maka dalam masalah pengsang, kata ulama, tengok. Kalau pengsang berlaku sepanjang setiang hari, start daripada keluar fajar hingga terbenam matahari, maka batal puasa dia. Tapi kalau pengsang tidak sepanjang siang hari, maksudnya dia sedar sekejap, walaupun 2 saat, walaupun 3 saat, walaupun 5 saat, maka sah puasa dia. Okey, orang ni, lepas daripada dia bersahur, dia silap makan masa sahur saat ni tu, sampai pengsang tu. Silap makan masa sahur. Dia makan, dia capur benda makan nak pengsang. Tapi lepas daripada dia berniat dah. Pengsang. Sampai lepas daripada zuhur, dia sedar. Lama lah dia pengsang. Zuhur baru dia sedar. Lepas daripada pengsang. Maka puasa dia sah. Ataupun dia pengsang dalam 2 jam je. Puasa dia sah. Sejam je. Puasa dia sah. Ataupun dia pengsang sampai ke pukul 3 dia sedar. 5 minit. Pengsang pula. Maka puasa dia sah. Contoh kita kata orang puang. Kita buat contoh lah. Contoh buat nakal-nakal je contoh ni. Orang puang tu, dia pengsang. Tok lelaki dia akan nak awak dah pengsang. Maka tok lelaki pun bisik tepi telinga. Yang, abang nak nikah seorang lagi Sedar lalu. Oh, bangun tu, cerlong mata. Dalam keadaan pengsang tau. Tok lelaki dia bisik gitu je. Sedar lalu. Tok lelaki tu olok je, pengsang mula. Sambung balik pengsang. Sampai ke buka. Maka puasa dia sah. Sebab dia sedar satu lahzah pada siang hari. Okey, itu maksud dia katanya wal azharu. Pandangan yang al-azhar. Ni pandangan yang lebih kuat. Annal ighma'a, bahawasanya pengsang la yadurru, tidak memberi mudarat ia. Idza afaqa lahzatan min nahari. Apabila sembuh ia, apabila sedar ia, lahzatan, satu lahzah. Satu lahzah ni maksudnya 1 detik min nahari, daripada siang harinya. Kalau dia sedar walaupun 1 detik daripada siang hari, maka puasa dia sah. Kalau tidak sedar 1 detik siang hari, sepanjang siang hari berlaku pengsang, maka tidak sah puasa dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ada masalah yang ni kita panggil termasuk dalam permasalahan yang baru, qadaya mu'asirah. Orang ni jadi oleh kerana pada siang hari dia sahur macam biasa, lepas daripada sahur dia sakit. Jadi tapi dia tak mau buka, dia sakit. Dia pun bila sakit dia boleh berbuka, tapi dia tetap untuk berpuasa. Maka orang pergi atas hospital. Bila sakit sangat, maka pihak hospital bagi ubat tidur. Jadi pengsang lah. Tak sedar tu. Bagi ubat tidur. Cakap kita ubat tidur lah. Pengsangkan dia. Baik. Jadi, batal tak puasa dia? Nak kata batal ke tak, macam kita kebos tadi. Kalau satu lahzah daripada siang hari, dia sedar, maka tak batal puasa. Kalau bermula kena ubat tidur saat itu sebelum daripada fajar, bangun-bangun lepas daripada terbenam matahari, maka batal puasa. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wala yasihhu shaumul 'idi wa kadha at-tashriq. Wa kadha at-tashriq. Maksudnya yang tidak sah. Dia tidak sah. Dia haram serta tidak sah di sini. Haram serta tidak sah. Tidak sah puasa hari raya. Seperti ini juga, seperti hari raya adalah hari tasyriq. 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Hari raya tak kira dah. Idul Fitri ke, Idul Adha ke, semuanya haram. Tidak sah. Jadi bermakna syarat sah puasa adalah ketika kita nak puasa, pastikan kita tidak berpuasa pada hari raya dan hari 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah.
antara syarat sah puasa adalah mesti kita kena berpuasa pada hari yang menerima untuk berpuasa. Di sana ada hari yang tidak diterima untuk berpuasa, iaitu hari yang dilarang oleh syarak untuk berpuasa, hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Wa kadha tashriq fil jadid, mengikut kaul jadid. Kaul jadid adalah ma afta Syafi'i bi Misra, apa yang difatwa oleh Imam Syafi'i di negara Mesir ketika dia berada di Mesir. Dan pandangan ni adalah pandangan mu'tamad. Walaupun bagi orang yang melakukan haji tamattu'. Namun mengikut kaul qadim bahawasanya hari tasyriq dilarang berpuasa, namun diharuskan, dibolehkan bagi orang yang melakukan haji tamattu'. Maksudnya orang yang melakukan haji boleh dia berpuasa pada hari tasyriq. Orang yang melakukan haji tamattu', dia mesti kena berpuasa. Sebab Allah Ta'ala akan buat begitu dalam Quran. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. Maksudnya barang siapa yang melakukan haji tamattu', maka dia kena sembelih seekor binatang sebagai dam. Kalau dia tidak dapati binatang tersebut, maka dia kena berpuasa 3 hari ketika dia berada di dalam haji dan 10 hari ketika dia balik kampung. Maka 3 hari tersebut boleh dia berpuasa pada 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah mengikut kaul qadim. Manakala kaul jadid tak boleh. Bagi orang yang melakukan haji tamattu' pun tidak boleh. Sebab dia? Sebab Rasulullah larang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata tak boleh. Kata Rasulullah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ayyamu Mina, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah ta'ala. Hari-hari Mina 11, 12, 13, hari orang melontar adalah hari makan dan minum dan hari menyebut Allah Subhanahu wa taala. Apabila hari tersebut hari makan, hari minum, maka tak boleh nak puasa. Jadi seterusnya kata Imam Nawawi, wala yahillu at-tatawwu'u yawm asy-syak, dan tidak halal. Maksud tidak halal di sini adalah haram dan tidak sah puasa. Tidak halal at-tatawwu'u, melakukan puasa sunat. Tatawwu' melakukan puasa sunat yawm asy-syak, pada hari syak. Melakukan puasa sunat pada hari syak adalah tidak halal. Maksudnya haram serta tidak sah. Jadi hari syak dia nak puasa sunat. Hari syak dia muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari syak mengikut mazhab Imam Syafi'i. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, kita tidak bincang mazhab lain. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, hari syak adalah hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban. Jadi bermakna selain daripada hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban bukan hari syak. Dalam bab ni, hari syak adalah hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban. Jadi bermakna kalau bulan Sya'ban tersebut hanya 29, maka tidak ada hari syak. Hari syak adalah hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban. Tapi dengan syarat. Dengan syarat ura-ura. Cakap Terengganu kata ura-ura. Ada bunyi-bunyi kata ada orang nampak anak bulan. Tapi tidak ada seorang pun yang bersaksi nampak anak bulan. Bunyi kata ada orang kata nampak anak bulan. Ada kelihatan anak bulan. Tapi tak ada seorang pun yang bersaksi nampak anak bulan. Baik, maka hari tersebut dinamakan sebagai hari syak. Haram puasa sunat. Tak boleh puasa sunat. Satu. Ataupun tak bunyi pun kata ada orang nampak anak bulan. Bahkan, bukan sekali lagi. Yang saat ni tu bunyi-bunyi kata ada orang nampak anak bulan. Tapi tak tahu siapa. Yang keduanya tahu siapa nampak anak bulan. Tetapi penyaksian dia ditolak. Sebab dia tidak adil dalam bab penyaksian. Contoh perempuan. Sebab dia dalam bab penyaksian tengok anak bulan, dia ada syarat-syarat dia. Syarat dia mesti kena Islam. Syarat dia mesti kena berakal. Syarat dia mesti kena balik. Syarat dia mesti kena lelaki. Syarat dia mesti kena merdeka. Okey, ni syarat adil dalam bab penyaksian nampak anak bulan. Tiba-tiba orang puang nampak anak bulan. Maka penyaksian dia ditolak.
maka hari tersebut dinamakan sebagai hari Syak. Jadi bermakna hari Syak adalah hari yang ke-30 daripada bulan Syaban, yang mana bunyi-bunyi kata nampak anak bulan, tapi tidak ada seorang pun saksi yang adil menyaksi nampak anak bulan. Yang keduanya adalah hari yang ke-30 daripada bulan Syaban, yang mana ada orang nampak anak bulan tapi penyaksian dia ditolak. Contoh kanak-kanak, contoh perempuan, contoh hamba. Maka ketika tu hari tersebut adalah hari Syak, maka tidak boleh manusia berpuasa. Manakala orang yang nampak anak bulan wajib dia berpuasa. Itu dia lain. Orang puang nampak anak bulan wajib dia berpuasa. Manakala orang selain daripada dia haram berpuasa. Haram berpuasa. Melainkan kalau orang yang percaya kepada perkataan dia. Maksudnya dia kewajipan berpuasa, dia ada kewajipan khas dan ada kewajipan am. Kewajipan am tak ada. Maksudnya tidak diwajibkan kepada kesemua berpuasa. Bahkan tak boleh berpuasa. Namun kewajipan khas ada. Bagi dia dan orang yang percaya dia. Orang yang sekitar dia, anak dia. Orang yang percaya dia, kawan-kawan dia, percaya dia. Maka wajib dia berpuasa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak tengok perbincangan ni, boleh tengok di dalam kitab Matan Safinatun Najah. Safinatun Najah walaupun kitab kecil, tetapi dia perincikan permasalahan ni. Boleh tengok di situ. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa pada hari Syak adalah tidak halal, haram dan serta tidak sah. Kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi menilai hadis ini sebagai hadis hasan lagi sahih daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim." Bukan kata Rasulullah, kata Ammar bin Yasir. "Man shama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim." Maksudnya sesiapa yang berpuasa pada hari Syak, maka sesungguhnya dia telah melakukan maksiat, dia telah derhaka kepada Abul Qasim, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak halal tatawwu' pada hari Syak. Tatawwu' bila sababin, dengan tidak ada sebab. Tanpa ada sebab. Jadi bermakna kalau ada sebab maka boleh berpuasa. Kalau ada sebab maka boleh dia berpuasa. Sebab tu benda sebab hak yang kata boleh dia berpuasa sunat. Sani bila sababin tidak ada sebab, maksudnya kalau ada sebab boleh dia puasa sunat. Baik, apakah sebab dia? Sebab dia, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah yang mana ulama melihat ataupun ulama mengatakan bahawasanya kalaulah dia ada wiri. Dia ada wiri, maksudnya dia ada wiri dia ada Isnin kami, tiba-tiba hari Syak jatuh pada hari kami ataupun jatuh pada hari Isnin. Ataupun dia puasa Nabi Allah Dawud selang-seli. Hari ni puasa, esok dah puasa, lusa puasa, tulak dah puasa. Tiba-tiba hari Syak jatuh pada hari dia puasa. Maka boleh dia berpuasa. Sebab di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadan bi shaumi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu." Kata Rasulullah, jangan kamu mendahulukan Ramadan dengan berpuasa sehari sebelumnya ataupun 2 hari sebelumnya. Melainkan seorang lelaki yang telah biasa melakukan ibadat puasa, maksudnya ada dah adat kebiasaan dia, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi orang yang ada wiri Isnin kami, maka boleh dia berpuasa kalau hari Syak tersebut jatuh pada hari Isnin ataupun hari Khamis. Dan begitu juga boleh berpuasa bagi orang yang menyambung. Orang yang menyambung 15 dengan 16. Maksudnya sebelum daripada separuh yang kepada bulan Syaban dia puasa dah. 14 dia puasa, 15 dia puasa, 16 dia puasa, 17 dia puasa, 18 dia puasa, 19 dia puasa, sampai 29 dia puasa, 30 dia boleh puasa sebab dia sambung. Itu boleh. Sebab dia tidak mengkhususkan untuk berpuasa pada hari Syak sahaja. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga boleh berpuasa pada hari Syak bagi perempuan yang ada qada. Orang perempuan yang ada qada boleh dia berpuasa pada hari Syak. Kerana puasa sunat yang ada sebab boleh dilakukan pada hari Syak. Apatah lagi puasa hak yang diwajibkan. Lebih-lebih lagi boleh dilakukan pada hari Syak. Katanya walahu sawmuhu 'anil qada'i. Katanya falau shamahu lam yasihha fil asah. Maka jikalau puasalah ia kembali kepada seorang, akan dia kembali kepada yaum syak tanpa ada sebab, dia puasa.
sunat pada hari Syak tanpa ada sebab, maka lam yasihha, tidak sah puasa dia. Fil asah, mengikut kaul yang asah. Maksudnya haram tidak sah mengikut pandangan mu'tamad. Jadi sebagaimana hari raya haram serta tidak sah, hari 11, 12, 13 haram serta tidak sah, begitu juga hari Syak haram serta tidak sah. Walahu, dan harus baginya, lam lil jawaz ay wa yajuzu lahu, dan harus baginya, bagi seorang, saumu, puasanya, puasa pada hari Syak, anil qada'i, daripada qada, wan nadhri, dan nazar. Kalau nazar, kalau qada, maka boleh dilakukan pada hari Syak. Sebab nazar dan qada adalah benda yang diwajibkan. Kalau benda yang disunat ada sebab, dibolehkan, apatah lagi benda yang diwajibkan ada sebab. Ada benda yang diwajibkan ada sebab, qada ni ada sebab. Baik. Katanya wakadha, dan seperti ini. Seperti qada dan nazar, law wafaqa 'ada tatawwu'ihi. Sekiranya bertepatanglah ia hari Syak akan adat tatawwu'nya. Akan adat, maksudnya adat kebiasaan puasa sunatnya. Jadi kebiasaan puasa sunatnya bertepatang jatuh pada hari Syak. Sebagaimana yang kita sebut saat ni. Jadi puasa dia, adat dia bertepatang dengan puasa hari Syak, maka boleh dia berpuasa pada hari Syak. Dan adat ni dikirakan, bagaimana untuk kita menetapkan adat? Kata ulama, wa tathbutul 'adatu bimarrah. Sabit adat dengan sekali. Maksudnya sabit adat dengan sekali. Kalau dia puasa pada separuh awal daripada bulan Sya'ban, separuh awal daripada bulan Sya'ban, dia puasa Isnin Khamis, maka ketika itu Isnin Khamis lepas daripada separuh yang kedua bulan Sya'ban, dan sehingga Isnin Khamis yang jatuh pada hari Syak, boleh dia berpuasa. Dia bukanlah adat ni mesti kena bermula daripada awal tahun. Bukan, adat ni dikirakan sabit dah adat sekali. Tapi kena ingat, adat saat itu mesti kena bermula sebelum daripada separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban. Kerana separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban dilarang untuk berpuasa. Kata Rasulullah, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila separuh bulan Sya'ban, maka jangan kamu berpuasa. Wa huwa, dan iaitu kembali kepada hari Syak, yaumul thalathina min Sya'ban, hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban. Hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban. Jadi bermakna kalau bulan Sya'ban tu tak ada 30 hari, 29 je, maka tidak ada hari Syak. Bila idza tahaddatsan nas, apabila bercakap oleh manusia, biru'yatil hilal, dengan melihat anak bulan. Ada orang cakap kata nampak anak bulan. Au syahida biha sibyanun, ataupun menyaksi biha biru'yatil hilal oleh sibyan. Sekali lagi wahwa, dan itu hari Syak adalah yaumul thalathina min Sya'ban, hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban. Idza tahaddatsan nasu biru'yati, apabila bercakap oleh manusia dengan melihat anak bulan. Manusia nak cakap kata nampak anak bulan. Tapi kena ingat, walam yu'lam man ra'ahu, tetapi tidak diketahui siapa yang melihat anak bulan. Walam yashhad biha ahad, dan tidak ada seorang pun yang bersaksi melihat anak bulan. Siapa? Bunyi-bunyi kata nampak anak bulan, dah siapa nampak? Tak tahu. Dah tahu siapa nampak. Dah ada tak orang saksi nampak anak bulan? Ada juga. Maka hari itu hari Syak. Satu. Yang keduanya, au syahida biha sibyan, ataupun menyaksi biha biru'yatil hilal oleh kanak-kanak. Sibyan jamak daripada sabi. Kanak-kanak yang kata nampak anak bulan. Sedangkan kanak-kanak ni bukan ada dalam bab syahadah melihat anak bulan. Maka saksi dia tidak boleh diterima. Maka hari tersebut dinamakan sebagai hari Syak. Au abidun, ataupun hamba, jamak daripada abdun, hamba yang nampak anak bulan. Sedangkan adil dalam bab syahadah disyaratkan orang merdeka, maka ditolak penyaksian dia. Au fasaqatun, ataupun orang fasik, jamak daripada fasik, orang fasik, orang yang melakukan dosa besar ataupun mengekalkan dosa kecil. Orang yang melakukan dosa besar pakai luar pendek. Dia kaki memang kaki pakai luar pendek. Kaki pakai luar pendek. Dia kaki pakai luar pendek. Jadi apabila dia pakai luar pendek, dia tutup aurat, dia berkekalan begitu. Main bola pakai luar pendek. Main bola pakai luar pendek. Dah kira dia tu wakil negeri, wakil negara. Kalau nak pakai luar pendek, nampak kepala lutut, maka kira fasik lah tu. Maka kira fasik lah. Sebab dia telah mengekalkan dosa kecil.
Jadi apabila dia mengekalkan dosa kecil, maka dikekalkan fasik. Dia nampak anak bulan, maka penyaksian dia ditolak. Tidak diterima sebab dia tidak adil dalam bab penyaksian. Baik. Ataupun dia memang payah nak tinggal rokok. Dah, isap rokok umur. Isap rokok. Sedangkan rokok adalah haram. Isap rokok umur. Sedangkan rokok adalah haram. Maka dikirakan dia orang fasik. Maka bila dia dikirakan orang fasik, penyaksian dia ditolak. Tidak boleh diterima. Baik. Tu kita kena tahu. Jadi, au fasaqah. Ataupun orang-orang fasik. Kalau rokok tu lah, rokok sigaret lah. Kalau rokok daun tu, mungkinlah kita kata boleh lagi berselisih pandangan. Hak yang mengatakan ada makruh, ada hak yang kata haram. Untuk rokok daun boleh lah. Rokok daun. Kalau rokok sigaret tu, tu jelas lah. Hak yang mengatakan haram lah pandangan hak yang kuatnya, dan kebanyakan ulama-ulama masa kini mengatakan haram. Jadi kalau tidak tinggal rokok sigaret, jadi bermakna dia adalah golongan hak yang fasik. Maka penyaksian dia tidak boleh diterima. Dia tidak ada dalam bab penyaksian. Baik. Jadi kalau dia bersaksi melihat anak bulan, dia tengok sungguh, maka penyaksian dia tidak boleh diterima, ditolak. Maka tidak ada kewajipan yang umum untuk melakukan ibadat puasa kerana dia melihat anak bulan. Tetapi atas diri dia sendiri, wajib dia berpuasa. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya walaysa itbaqul ghaimi bisyak. Dan tidaklah penutupan awam syak. Maksudnya kalau awang menutupi langit sehingga tidak kelihatan anak bulan, dia bukan syak. Bukan syak. Sebab benda bukan syak? Sebab hari tersebut pastinya adalah 30 daripada bulan Syaban. Sebab Rasul kata gitu. Rasul kata lagu mana? Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yawma. Maksudnya, kata Rasulullah, hendaklah kamu berpuasa dengan melihat anak bulan. Dan hendaklah kamu berbuka dengan melihat anak bulan. Maka jika dilitupi awang di atas kamu, tidak kelihatan anak bulan. Mungkin anak bulan ada, mungkin anak bulan tak ada. Tapi anak bulan tidak kelihatan. Maka mungkin sempurnakan bulan Syaban sebanyak 30 hari. Jadi kita dah tengok 29 Syaban, kita dah tengok, penuh awang, tak nampak anak bulan. Maka pada keesokannya 30 Syaban. Bukan hari Syak. Hari yang ke-30 Syaban. Esok tu adalah 30 Syaban. Dengan yakin. Dengan yakin. Sebab Rasul kata begitu. Fa'akmilu iddata Syaban 30 yawma. Cakap kita gitu lah. Esok tu memang benda 30 Syaban. Jadi puasa kena lusa. Baik. Cuma masalah di tempat kita sekarang ni, di tempat kita, dia tidak pakai berkenaan dengan ru'yatul hilal. Dia hanya berpandukan kepada hisab al-falaki. Jadi mengikut pandangan sebahagian daripada fuqaha, tak ada masalah nak pakai hisab falaki. Tapi majoriti kata tak boleh. Majoriti kata kena ru'yah juga tak nampak, kena puasa lepas daripada tu. Tapi kat kita ni dia lebih kepada hisab falaki. Ru'yah saat ni tu sampingan je. Tak nampak ke anak bulan, tetap dia pakai ru'yah falaki. Tak nampak anak bulan pun kalau misalnya ru'yah hisab falaki dia mengatakan boleh dah nampak anak bulan, imkanur ru'yah. Dia ni dia pakai istilah imkanur ru'yah. Mungkin nampak anak bulan. Sama ada tak nampak sungguh, asal kata mungkin, maka boleh dah berpuasa. Okey, tu atas pandangan sebahagian daripada fuqaha. Tapi majoriti kata tak boleh. Majoriti kata semata-mata imkanur ru'yah tidak boleh lagi. Mesti kena wujudur ru'yah. Wujudur ru'yah. Maksudnya nampak. Kalau tak nampak, kena cukup 30. Ini ada perbincangan yang panjang. Tapi oleh kerana pihak pemerintah di tempat kita, dia mengambil pandangan segelintir ulama yang mengatakan bahawasanya boleh menggunakan imkanur ru'yah, maka tak ada masalah. Kita kena terimalah sebab apa hak yang dipilih oleh pemerintah. Tetapi mengikut pandangan majoriti ulama, berpandukan kepada hadis yang sahih, yang sarah bahawasanya mesti kena nampak. Sebab Rasul kata lagu tu, fa in ghumma alaikum, kalau awang menutupi kamu, maka fa akmilu iddata Sya'ban 30 yawma, maka hendaklah menyempurnakan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata pengarang kita, wa yusannu ta'jilul fitri ala tamrin, dan disunatkan ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka, ala tamrin, di atas tamar. Sunat menyegerakan berbuka. Maksudnya di sini ada dua sunat.
Yang pertamanya menyegerakan berbuka, yang keduanya berbuka dengan tamar. Tu. Dia yang pertamanya menyegerakan berbuka, yang keduanya berbuka dengan tamar. Maksud menyegerakan berbuka ialah apabila yakin dah terbenam matahari. Yakin terbenam matahari, maka terus kita berbuka. Kalau masih lagi syok, terbenam ke tak, terbenam tak, maka haram berbuka. Sebab apabila syok, macam kita bincang dah kemarin, maka dihukumkan masih lagi berbaki siang hari. Maka tidak boleh kita makan ketika mana masih lagi siang hari. Jadi mesti kena yakin masuk waktu. Jadi yakin masuk waktu terus berbuka. Okey, satu. Yang keduanya, sunat berbuka dengan tamar. Sunat berbuka dengan tamar. Disunatkan menyegerakan berbuka. Dia menyegerakan berbuka muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan mesti kena habis nasi, kan? Sebab kita dalam masalah berbuka sunat kita menyegerakan. Begitu juga dalam masalah sembahyang, sunat kita sembahyang pada awal waktu. Jadi kalau kita bahang nasi dulu, siapa ke habis pinggang ataupun habis 2 pinggang, lapar sangat ni, makan tu kuih tu pula, makan hak ni pula. Jadi bermakna kita tidak dapat menyegerakan sembahyang pada awal waktu. Maka caranya adalah, cara dia gini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah agar kita dapat 2 kelebihan, menyegerakan berbuka dan sembahyang pada awal waktu adalah apabila bang je kita makan buah tamar 3 biji, lepas tu minum air. Lepas daripada tu kita sembahyang lalu maghrib. Lepas daripada sembahyang, kita makan lepas daripada maghrib. Alhamdulillah, dapat 2 ganjaran. Dapat 2 ganjaran. Tak dapat dah minum air dah. Makan dah. Nasi dah lari pun. Dan kita rasa tenang, lebih tenang makan selepas daripada sembahyang. Sebelum daripada sembahyang, tak tenang mana makan. Bagi orang yang jaga sembahyang. Orang yang jaga sembahyang. Mayang ke tak mayang, tenang umur dia. Orang yang jaga sembahyang dah tenang. Kalau kita sembahyang, nak lewat sembahyang ni, kita makan nasi, lewat. Jadi dah tenang. Jadi untuk mendapat ketenangan dalam makan kita saat itu, dapat menikmati molek makanan adalah kita makan lepas daripada sembahyang. Kata dia, wa illa fama'in. Dan jika tidak, maka jika tidak boleh, wa illam yajidhu. Jika tidak dapati tamar, tak ada tamar, fama', maka dia berbuka dengan air. Jadi kalau tak ada tamar, maka berbuka dengan air. Jadi tamar tak ada, togok air je lah. Maksudnya berbuka dengan air. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sebenarnya hak yang paling comel lagi adalah buah rutab. Tu hak yang paling comel. Sebab Rasulullah berbuka dengan buah rutab. Tapi kat tempat kita tak ada buah rutab, tak apalah kita buah tamar. Dia tamar jadi selepas daripada rutab. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi. Yang Imam Tirmizi menilai hadis ini sebagai hadis hasan. Yang mana kata Nabi sallallahu hadis ini menyebut bahawasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutabat. Rasulullah berbuka sebelum daripada Rasul sembahyang di atas beberapa buah rutab. Fa in lam yakun ala fa'ala tamarat. Kalau tidak ada rutab, maka Rasul berbuka dengan buah tamar. Jadi buah tamar lepas daripada rutab. Fa in lam yakun hasawatin mimma fa innahu tahur. Maka jika tidak ada buah tamar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneguk beberapa tegukan daripada air, beberapa teguk air, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teguk daripada ataupun Rasulullah teguk beberapa tegukan daripada air. Jadi Rasulullah teguklah air kalau tidak ada buah tamar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa ta'khirus suhur, dan sunat melewatkan suhur, melewatkan sahur madam yaqa' fi syakkin, selama tidak jatuhlah ia bersahur saat itu di dalam syok. Jadi bersahur hukum dia sunat, melewatkan sahur hukum dia sunat. Dia waktu sahur ni dimasuk apabila masuk separuh malam. Masuk 1/2 malam, masuk dah waktu sahur. Dan melewatkan sahur hukum dia adalah sunat. Jadi tapi syarat melewatkan saat itu jangan sampai kepada jatuh syok. Tubik lagi fajar. Sampai tu jangan. Jadi biarlah sebelum daripada waktu tu. Tetapi kalau syok tubik lagi fajar, masih lagi kita boleh bersahur. Sebab apabila kita syok, maka dikirakan masih lagi malam. Al-aslu baqa'ul layl. Seterusnya katanya wal yasun lisadahu 'anil kadhibi wal ghibah. Jadi untuk hari ni kita kena berhenti sini dulu, minta maaf lah. Hamba kena berhenti awal sikit. Sebab secara kebetulan hamba ada pula kuliah
di madrasah ibtidai di Kuala Berang. Abang duduk Kuala Berang dah, dekat dah dalam lebih kurang 50 meter lagi daripada madrasah. Abang kena start kuliah pukul 9.30. Jadi yang berhenti di sini, insyaAllah kita sambung balik pada hari-hari yang lain, dan kita doa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati talaki kita pada pagi yang ini. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas kelas talaki online kita pada pagi ini. Walaupun dalam kesibukan yang agak sibuklah pada bulan Ramadan ni, tapi Ustaz celah juga untuk mengadakan kelas talaki online kita pada pagi ini. Jadi saya minta maaf banyak-banyak di atas kekurangan sepanjang kuliah online pada pagi ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang ilmu datang daripada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kepada suatu nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu tahun iman, maju berkat sejahtera. Maju terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariat.